Dan bila disebut yang benda yang selalu orang pertikai, adakah macam mana rahmat Islam ini kepada orang bukan Islam. Yang ini yang mungkin ramai akan fikir Islam ini sepatutnya bertoleransi dengan bukan Islam ke tak sebenarnya. Kita tak boleh kata ya atau kita tak boleh kata tak. Tetapi dia mesti kena lihat kepada konteks dan situasi. Ada kala Nabi SAW meraihkan dan bertoleransi dengan orang bukan Islam dengan sebaik-baiknya. Ada masa Nabi SAW sangat bertegas. Nabi SAW kalau bab bertoleransi dengan orang bukan Islam, banyak contoh-contoh kita boleh tengok. Tengok ketika mana Asma dia bagi tahu, ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya raghibah. Sesungguhnya ummi, ibu aku ini datang. Masa itu di dalam keadaan yang musyrik. Afa asilu ummi, bolehkah aku menghubungkan, maksudnya bolehkah aku berhubung dengan ibu bapa aku, ibu aku itu? Nabi SAW kata, sili ummak, sambungkan silaturahim dengan ibu kamu. Nabi raikan, walaupun orang itu bukan Islam, tidak memutuskan hubungan kekeluargaan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah sebut dalam Quran, kalaulah ibu bapa kamu paksa kamu buat dosa paling besar di dunia ni, sekadar dia suruh kita buat benda-benda kecil itu, boleh lagi lah, itu pun kita dah derhaka. Ini benda paling dosa yang Allah tak akan ampunkan, dosa syirik. Allah kata, Allah tak suruh kita derhaka, Allah tak suruh kita kasar, Allah tak suruh kita putuskan hubungan, lari daripada rumah. Tetapi Allah kata jangan patuh. Tetapi wasahibhuma, tetapi tetaplah bersahabat, dampinglah dengan mereka dengan sebaik-baik yang boleh. Tetap kena layan ibu bapa kita dengan baik. Ini macam mana Nabi SAW ajar. Ada kalanya dengan non-Muslim, Nabi SAW saling bagi hadiah. Bagi hadiah, menerima hadiah. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika mana dia sembelih kambing, tiba-tiba dia minta orang bagi pada jiran-jiran Yahudi. Dia kata, kamu bagi pada jiran-jiran Yahudi? Dia kata, sesungguhnya Nabi SAW dulu pun bila mana dia sembelih, dia bagi pada jiran-jiran dia Yahudi. Dan dia bacakan hadis Jibril, yang mana Jibril datang kepada Nabi SAW, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril selalu datang ke Nabi pesan tentang urusan jiran tetangga ni, sampai ke Nabi ingat jiran ni pun akan mewarisi harta kita. Nak kata Islam walaupun dimeraikan benda-benda ni, jiran kita non-Muslim, dia tetap ada haknya sebagai jiran. Jangan kita diskriminasi, dia non-Muslim tak payahlah, makanan yang kita masak ke apa-apa kita asyik bagi pada Muslimnya. Dia pun berhak sebagai jiran. Walaupun orang Islam itu mempunyai dua hak, sebagai jiran dan sebagai orang Islam. Of course dia lebih, tetapi meraihkan hak-hak non-Muslim ketika itu juga ada kalanya sangat dituntut. Nabi SAW menziarahi seorang anak muda Yahudi ketika mana dia sakit, dan akhirnya dinazak. Nabi SAW ajak dia masuk Islam. Nabi SAW ziarah pakciknya Abu Talib. Sampailah masa dia sakit, sampailah Abu Talib dalam keadaan yang nazak. Nabi usaha untuk nak tarik dia masuk Islam. Toleransi Nabi kita dengan orang bukan Islam ini adalah toleransi yang nak mengajak mereka kepada Islam, bukan toleransi yang nak menjatuhkan Islam, bukan toleransi yang akan mengorbankan agama Islam. Itulah toleransi sebenar Islam. Tetapi ada kalanya Nabi SAW sangat bertegas ketika mana akidah Islam, syiar Islam itu diancam. Nabi SAW tak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan yang tegas. Dan itu adalah rahmat. Bukan kita ingat rahmat ini mestilah sentiasa kena, dia buat apa pun tak apalah, no problem, mafi muskilah, orang Arab kata. Tapi ketika Abu Jahal dia mengugut untuk nak menyerang orang Islam, Nabi beritahu, wallazi nafsi biyadihi, dalam hadis riwayat Tabrani, la aqtulannahum wa la usallibannahum. Nabi kata, demi Allah,
aku akan memerangi mereka, aku akan salib mereka, dan aku akan tetap membawa hidayah kepada mereka. Maksudnya tugas Nabi sebagai da'i tetap tidak putus. Nabi beritahu, sesungguhnya aku ini diutuskan sebagai rahmah, dan Allah tidak akan mewafatkan aku ini sebelum Islam mencapai kemenangan. So Nabi ketika itu tegas. Bila mana ada orang musyrikin ketika itu mengancam Islam, Nabi bertindak tegas.